Assalamualaikum. Hai semua. Okey, saya Nick daripada Nick's Craft ataupun dekat page FB benang kait dan craft Nick's Craft. Okey, kali ni saya nak share dengan anda macam mana cara kita nak buat granny square. Granny square ataupun nama dia solid granny square yang sangat simple, sangat mudah. So, kalau bagi yang beginner, yang baru nak belajar mengait ataupun baru nak buat projek, memang recommended lah untuk buat granny square ni. Sangat mudah. Okay. Dan apa yang kita boleh buat dengan granny square ni ataupun solid granny square ni, kita boleh buat blanket, kita boleh buat alas meja, kita boleh buat cadar, ataupun kalau kreatif boleh buat bag juga. Okay, macam-macam benda lah kita boleh buat dengan granny square ni. Okay, so ini adalah yang saya buat dengan warna-warni macam ni. Memang sukalah buat benda ni. Kalau kita buat tu macam addicted. Okay, so ini rupa dia. So kita boleh start lah sekarang. Okay. So untuk projek ni saya akan gunakan benang milk cotton ni. Milk cotton ataupun juga dikenali sebagai milk cotton 3-ply. Yang tali ni dia agak halus. Okay, dan juga lembut lah benang ni. Okay, boleh dapatkan juga daripada kami kalau anda berminat dengan benang ni. Okay, saya akan gunakan hook saiz 3.0 mm ataupun saiz 5. Okay, so kita mulakan. Mula sekali macam mana kita nak buat. Mula sekali kita akan buat di bahagian tengah ni lah. Okay, so kita akan mulakan dengan buat magic ring. Okay, saya suka guna magic ring. Untuk buat magic ring, kita akan letak hujung benang ni dekat bahagian depan. Kemudian kita belit benang dekat jari telunjuk. Lepas tu kita buat cross macam ni. Terus kita pegang. Cross macam ni ataupun bentuk X ni. Lepas tu kita masukkan kita punya jarum. Okay, macam ni. Lepas tu kita tarik yang bahagian belakang bawa ke depan. Okay. Lepas tu kita slowly ataupun perlahan-lahan kita keluarkan jari kita. Dan ini jangan bagi terburai lah. Okay. So ini adalah magic ring. Kemudian kita ambil tali yang panjang ni, benang yang panjang. Kemudian kita buat satu chain, 2 dan 3. 3 chain. Okay, 3 chain. Lepas tu kita akan buat 2 DC di dalam magic ring. Okay. 2 DC. Lepas tu lagi 1 DC. 2 DC. Okay. Seterusnya kita buat 2 chain. 1, 2. Okay. Bila dah buat 2, kita buat lagi 3 DC. Kita masuk dalam magic ring ni. Kita buat 3. 1. Turn over. Masuk dalam ni. Kita buat 2. Dan kita akan buat lagi 1 DC. So dapat 3. Okay. Okay, yang ring ni ataupun chain ni, yang 3 ni, kita akan kira juga dia sebagai DC. Okay, so kita ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan dekat tengah ni kita buat chain 2. Okay,
Okay, kita teruskan. Kita akan buat 4 set. Okay, so buat lagi 2 di chain. Lepas tu kita akan buat 3 di C. 1 2 dan 3. Okay, so satu lagi kita buat 2 chain dan seterusnya kita buat last DC iaitu 3 DC. 1 2 dan 3. Okay, so kita ada 1, 2, 3, 4 dan kita last kali kita buat 2 chain. Okay, so dah dapat 2 chain. Sekarang ni kita tarik tali yang pendek tadi ni. Kita tarik sampailah dia jadi macam ni. Kita tarik. Okay, so bila kita tarik and then kita ada 2 chain ni, kita akan slip stitch dekat sini. Tadi kita buat 3 chain dan kita akan buat slip stitch dekat chain yang ketiga. Okay, kita cucuk dekat chain yang ketiga ni. Yarn over, masuk dalam 2 loop dan slip stitch. Okay, so dah siap kita punya round pertama. Okay, so kita akan buat round kedua. Round kedua kita akan naik buat 3 chain. Okay, kemudian kita akan buat 2 DC dalam stitch ni ataupun dalam lubang ni. Okay, kita buat 1 DC dan 2 DC. Okay, 2 DC. Yang ni pun kita kira sebagai DC. Dan dekat area corner ni, kita akan isi dengan 2 DC. 1 2 DC. Kemudian kita buat 2 chain. Lepas tu kita buat lagi 2 DC dalam area ataupun dalam corner yang first ni lah. Okay, so maknanya dalam setiap corner nanti kita akan buat 2 DC, 2 chain dan 2 DC. Okay, so kita teruskan. Kita buat 1 DC di dalam setiap stitch. Okay, sekarang kita ada 3 DC di bahagian bawah ni. Maknanya kita perlukan 3 DC. Okay, 1, 2, 3. Okay, kita teruskan buat 1, 2, 3. Okay, so kita dah siap 3 DC. Dan kita jumpa lagi corner dekat sini. Maknanya kita ulang step tadi. 2 DC, 2 chain, kemudian 2 DC lagi sekali. Okay, so kita jumpa dengan DC yang ni. Maknanya kita akan buat 3 DC. Kita akan cucuk dekat lubang yang tepi sekali ni. Kadang-kadang dia tertutup, tapi kita kena buat dekat sini lah. Jangan tinggal. Kalau tak, DC kita tak cukup. So, kita akan refer kepada bilangan DC dekat previous row ataupun previous DC yang sebelum ni ataupun DC dekat row yang sebelum ni.
kita akan masukkan dia, sebab kat sini ada 3, maknanya untuk row yang kedua ni kita perlukan 3 DC, okey. So 1, 2 dan 3. Okey, 3, dan kita akan jumpa corner lagi. So maknanya kita akan buat 2 DC, 1, 2 DC, kemudian kita akan buat 1 chain, 2 chain, kemudian kita akan buat 2 DC dekat sini, 1 dan 2, kemudian kita akan teruskanlah step seperti tadi, 3 DC, 1 DC di setiap stitch, 1, 2 dan 3. Okey, so maknanya kita dah buat 3 DC dekat sini dan jumpa balik area sini, corner ni, dan seperti yang kita buat tadi, step tadi, dalam setiap corner kita akan buat 2 DC, 2 chain, dan lagi sekali 2 DC. Okay, so kita dah siap. Okay, maknanya dekat area sini, di bahagian sini, kita akan ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dekat area sini pun 7, area sini pun 7, maka area sini pun kita perlukan 7. Ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so 7, bila cukup 7, kita akan slip stitch dekat first chain yang buat tadi kan 1, 2, 3, maknanya kita akan cucuk dekat first chain. Ada setengah orang dia suka cucuk terus dekat area sini. Okay, pada saya tak kemas, so better kalau kita buat dekat sini. Okay, kita nampak sini, and then kita masuk lagi satu, maknanya kita akan dapat macam ni lah. Okay, lepas tu kita yarn over, tarik masuk dalam lubang dan slip stitch. Okay, so nampak lebih kemas. Okay, so kita dah siap row yang kedua. Okay, kita teruskan buat row yang ketiga. Kita akan ulang step yang sama je. Mula-mula start dengan 3 chain. Kemudian kita akan buat DC dalam setiap stitch ataupun dalam setiap lubang ni. Okay, so kita buat 1 DC, 1 DC, 1 DC, dan 1 DC. Okey, sekarang kita dah jumpa area corner ni, dan dalam corner ni step dia sama dengan sebelum-sebelum ni. Kena buat 2 DC, 2 chain, and then 2 DC. Okay, macam tu cara dia. Kita akan ulang step yang sama saja. Kemudian saya akan tunjukkan, kemudian kita teruskan. Anda kena ambil lubang yang sini, dan mungkin dia akan tertutup sikit. So lubang first dia kat sini. Okay, seperti yang saya cakap, dia bilangan dia akan sama dengan bilangan row yang sebelum ni, DC dekat bawah ni. Okay, kalau DC kat bawah ni 7, maknanya kita perlukan dekat area atas ni, kita akan masukkan 7 DC. Dalam satu row ni ada 7 DC. Okay, dalam satu row ni, maknanya sepanjang ni kena ada 7 DC. Okay, dah siap. 2, 3,
4, 5, 6 dan last sekali 7. Okay, so dah 7. Kita akan jumpa lagi corner ni dan buat macam sebelum ni. 2 DC, 2 chain dan 2 DC. Okay, so step dia sama saja. Bila sampai area corner ni, kita akan buat 2 DC, 2 chain, 2 DC. Dan dekat area sini, kita akan buat DC sama dengan bilangan DC dekat area yang round sebelum ni, round kedua. Okay, kita akan teruskan buat sampailah ke hujung sini. So, sekejap lagi kita akan sambung. Okay, saya dah pun siap buat untuk yang row yang ketiga ni. Okay, kat sini dah sampai hujung. Tapi ada 2 lagi yang belum saya buat. Saya nak tunjuk pada anda. Okay, kita dah buat 2 DC, 2 chain dan 2 DC dekat area corner ni. Okay, kemudian kita kena buat lagi 2 DC. Maksud saya dalam satu lubang ni, 1 DC. Dan dalam lubang yang seterusnya atau stitch seterusnya lagi 1 DC. So kita dah cukup bilangan dia yang dekat line ataupun row yang ketiga ni adalah 11. Jadi kalau kita tak sure, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, dah cukup 11. Jadi kita pun slip stitch dekat chain yang ketiga. Okay, so kita slip stitch. Sudah siap kita punya row yang ketiga. Okay, seterusnya kita buat step yang sama juga. Kita akan buat 3 chain. Selepas tu kita akan buat 1 DC dalam setiap stitch ataupun dalam setiap lubang ni kita akan buat 1 DC. Okay, buat DC, DC dan DC sampailah ke hujung sini. Lepas tu kita akan jumpa lagi area yang corner ni. Sama juga step dia, buat 2 DC, 2 chain dan 2 DC. Okay, so kita akan ulang step yang sama je dengan row ataupun yang row sebelum-sebelum ni. Okay, so kita teruskan sampailah ke hujung. Dan dalam dekat granny square ni, depend lah. Kalau yang standard biasanya dia akan buat sampai 5. Okay, 5. Ataupun kalau anda rasa nak saiz kecil pun boleh. Okay, saya akan ajar anda sampai buat row yang ke-5. Okay, so teruskan buat sama saja dekat sini sampailah row yang ke-5. Saya dah siapkan untuk row yang ke-4. So kita akan teruskan untuk buat row yang ke-5. Okay, kita akan buat 3 chain macam biasa. Kemudian baru kita buat DC di setiap stitch. Okay, kita akan teruskan buat dekat sini satu stitch dengan 1 DC. Kemudian bila sampai dekat area corner ni, kita akan buat 2 DC, 2 chain, 2 DC. Lepas tu kita teruskan buat sampailah ke hujung ni. Kemudian kita akan siap. Okay, saya dah buat sampai sini. Okay, kita akan teruskan buat sambung sampai ke hujung.
buat buat DC dan buat DC. Kemudian kita dah sampai dekat hujung ni, kita akan slip stitch lah. Okay, slip stitch. Okay, slip stitch. So kita dah siap. So, kalau kita nak check kita punya hasil ni betul ke tak, okay, kita akan dapat dekat round yang pertama ni kita akan ada 3 DC. Round kedua kita ada 7 DC. Round ketiga kita ada 11 DC. Round keempat kita akan ada 15 DC. Dan round kelima kita akan ada 19 DC. So, untuk make sure kita kait, kadang-kadang mungkin missing satu. Jadi kita boleh kira lah. Kalau tak, kita kena buka balik. So, kita akan kira di sini betul ke tak, okay? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, bila dah cukup 19, maknanya kita punya solid granny square ni dah pun siap. Okay, bila kita dah siap, kita akan potong tali ni. Sebelum tu kita akan buat satu chain. Lepas tu kita akan potong. Okay. So, dah siap kita punya solid granny square. Okay. Kat sini saya dah buat banyak. Okay, sebenarnya dah banyak sangat saya dah buat. Okay. Macam-macam projek kita boleh buat dengan solid granny square ni. Okay, kalau kita tengokkan dekat solid granny square yang basic ni, yang senang ni, kita akan perasan dia ada macam sambungan dekat sini kan. Mungkin ada yang bagi yang tak suka macam nampak tak cantik. Ada yang bagi setengah orang tu tak kisah kan, macam okey je. Dan kalau ada juga teknik ataupun step yang boleh kita sorok untuk chain dekat sini, untuk kita nampak tak ada chain kan. Dia ada satu lagi teknik. Okay, satu teknik yang boleh kita sorok dia punya bahagian chain tu. Okay, kalau tengok kat sini, kita nampak dia tak sama. Dan yang ini saya buat menggunakan teknik yang lain untuk kita sorok chain tu dekat area sini. So, yang tu saya akan ajar dekat next tutorial. Okay. So, untuk tutorial ni saya ajar untuk yang simple ni lah. Okay, yang ni dia ada teknik lain. So, kita akan buat video untuk teknik yang ini juga. Okay, kita akan jumpa dekat video yang seterusnya. Okay, so itu sahaja untuk kali ni. Dan kita akan jumpa lagi untuk granny square yang solid granny square yang kita akan sorok dia punya bahagian sini. Okay, so itu sahaja. Okay, bye.